ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله Ali Imran ayat apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat surah Ali Imran 46 Muka surat 56. Dah jumpa? Baca selawat 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Wa minas salihin. An-nas nun bersabdu. Wajibul gunnah. Wa kahlau wa mina. Tanwin bertemu waw. Minun idgham ma'al gunnah. Qalat rabbi anna yakunu li walad. Walam yamsasni bashar. Qala kazalikillah. Qala kazalikillahu yakhluqu ma yasha'. Idza qada amra innama yaqulu lahu kun fayakun. Kun fayakun nun mati bertemu fa. Fa kena bunyi kun fayakun Kena dengung Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Wal injil nun mati bertemu jim. Apa hukumnya? Ikhfa kan? Wa rasulan ila bani Israil. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Anni akhluqu lakum minat tin. Hayatit tayr fa'anfuhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Wa ubri'ul akmaha wal abras
wa uhyil mauta biiznillah wa unabbi'ukum bima ta'kulun wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. La ayatan lakum, tanwin bertemu lam. Lam dengan ra huruf dia. Idgham bila in kuntum, nun mati bertemu kaf, nun mati bertemu ta. Ikhfa. Kuntum mu'minin, mim mati bertemu mim. Idgham mislain. Idgham mislain. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Wa li uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum. Wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Bi ayatin min idgham ma'al gunna min rabbikum, nun mati betul ra. Idgham bila gunna, huruf dia lam kan ra ya. Falam inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Siratum mustaqim. Tanwin bertemu mim. Ha? Ya waw min nun. Dua ma'al. Wa rabbukum fa'buduh. Mim mati bertemu fa. Izhar syafawi. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah billah washhad bi anna muslimun. Ahassa falamma mim bersabdu wajibuluna falamma ahassa majais bun fasil bi anna muslimun, nun bersabdu ansarullah, nun mati bertemu sad ikhfa. Boleh buka kelas. Mula-mula dia biasa-biasa ya kan. Lama-lama cakap kan. Sebab setiap hukum Quran ni bila baca setiap kalimah tu ada mengandungi tajwid-tajwid dia kan. Sifat huruf lah, makhraj huruf lah, nun sakinah lah kan, mim sakinah, tanwin, panjang pendek lah tu ya. Kalau tahu formula dia semua tahu lah kan. Sebab seronok baca Quran kan. Yang tak seronok baca Quran ni kita tak faham hukum kan. Lama-lama belajar insya-Allah. Dulu almarhum Syekh Faiz ni bila dia balik ramai ikhwan tak pesankan ajar ikhwan mengaji kan. Jadi Syekh Faiz tu dia balik tu ajar ngaji dulu. Yang basic ni kena settlekan dulu. Ni zikir, Quran tak erti baca kan. Kan. Bila ada mengaji tak nak datang tu. Itu lagi pandai tu kan. Jadi bila Quran tu settle, insya-Allah yang lain settle. Ni bila Quran tak settle, ni masalah. Anak kita
pandai mengaji tu jangan apa putus asa, ajar. Anak kita OKU ke, umur dia 40 tahun ke, ajar dia ngaji. Ajak dia. Macam anak saya ni, dia OKU, nak suruh dia ajar mengaji susah. Saya buat halaqah Quran, satu hari saya buat satu muka. Lepas tu, lepas habis mengaji tu, saya akan suruh dia baca tafsir. Saya bagi tafsir orang putih. Sebab bila saya bagi tafsir ni, dia tak faham. Aduh. Saya bila dia baca, saya tak faham pula. Tak apalah, janji dia faham. Kan? Dua-dua. Jadi, walaupun dia tak pandai mengaji, kita dudukkan dia di dalam halaqah Quran. Mudah-mudahan dia dapat syafaat Quran. Jadi, kalau boleh, satu hari, satu muka. Kalau kita tak ada masa pun, setengah muka. Kalau tak ada masa, satu ayat. Kalau satu ayat pun tak boleh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian, satu hadis Nabi. Kemudian, ajar anak-anak kita sunnah Nabi. Dan selawat. Zikir sikit. Ambil dalam masa 30 minit je. Atau 15 minit atau 10 minit je sama dengan anak kita, halaqah Quran. InsyaAllah rumah tu penuh barakah. Majtama'a qaumun min baitin min buyutillah illa nuzilat alaihimus sakinah wa ghasyiyahumur rahmah wa khafatahumul malaikah wa zakarahumullah. Adalah satu golongan, dia berhimpun dalam rumah Allah. Dia baca Quran dan mengkaji Quran sesama mereka, melainkan Allah turunkan ketenangan dan melimpahkan rahmat untuk mereka, dan malaikat-malaikat ni dia akan menghamparkan sayap mendoakan keampunan rahmat untuk kita, dan Allah ingatkan setiap nama kita di sisinya. Sekarang ni kita duduk macam ni, Allah ingatkan nama kita ni. Setiap nama kita ni Allah ingat. Bila Allah ingat, subhanallah, rahmat tu turun ya. Okey, tengok dia punya tafsir dia. Ya, ambil hadis-hadis yang mudah dulu. Hadis 40 kan? Hadis Nawawi 10 atau Riyadhus Salihin yang ringkas dulu kan? Atau hadis-hadis tentang kelebihan beramal kan? Kalau nak baca hadis Bukhari, Muslim tu banyak tu, 6,000 ke berapa? 6,000 ke 5,000 tu. Boleh juga kan? Tapi contoh dia hadis tentang kelebihan 40 selawat. Ambil dulu baca. Hadis tentang 40 kelebihan solat, atau hadis tentang solat. Hadis tentang puasa. Dia hadis ni siapa yang dapat himpunkan 40, sama ada dia hafal hadis ni 40 atau dia kumpulkan dalam kitab 40, dia punya ganjaran besar. Ada masa nanti saya cerita. Sebab itu ulama buat 40. Hadis tentang hari kiamat 40. Hari tentang jadi anak-anak kita, keluarga kita dah biasa dengan sunnah-sunnah ni dengan apa? Dengan penghabaran daripada Nabi ni. Untung man tamassaka bi sunnati anda fasada ummati falahu ajrun min asyahid. Siapa yang beramal dengan sunnah Nabi dikala banyaknya kebinasan ini dilakukan oleh manusia, pahalanya 100 syahid. 100 syahid. Ada riwayat kata satu syahid pun dah okey lah. Tahu tak, syahid ni Allah berikan masuk syurga, ampunkan dosa dia, dan dikahwinkan dengan bidadari sebanyak 73 orang. Nak tak nak amalkan sunnah. Perempuan jadi ketua bidadari, lagi terror kan. Dia kata takkanlah kami nak kahwin bidadari lah. Kau jadi ketua bidadari lah, queen of the bidadari, queen of the angel kan. Okey. Jadi tengok tafsir dia sikit. 46 Ini ialah mukjizat Nabi apa? Isa. Okey. Mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ni umat Nabi Muhammad juga. Dia akan turun akhir zaman dan menjadi umat Nabi Muhammad. Wa yukallimun nasa fil mahd, dan dia, yang ini Nabi Isa, berbicara dengan manusia ketiga dalam buaian minal mahdi. Wa kahla, dan ketiga dia dewasa. Wa minas salihin, dan Nabi Isa termasuk orang-orang yang salih. Tahu tak? Orang salih. Jadi Nabi Isa ni beriman kepada Allah. Agama Nabi Isa apa? Agama tauhid, agama Islam dan agama Hanif. Agama Nabi-Nabi ni tak ada agama Nasara, tak ada agama Kristian, tak ada agama Yahudi.
hanya golongan Nasara. Agama dia Nabi Isa ialah Islam. Ramai yang dia kata ada Kristian. Nabi Isa tak ajar Kristian. Kristian ni benda baru. Selepas Nabi Isa diangkat ke langit, orang-orang Yahudi ni kan ditangkap yang orang jadi pengkhianat Nabi Isa ni. Kan? Asalnya pengikut Nabi Isa dia khianat dan Allah ubah muka dia seperti Nabi Isa. Dan dia ditangkap dan dia disalibkan. Kan? Masa ketiga itu dia kata Nabi Isa telah disalib dan dia telah menghilangkan dosa-dosa lampau yang telah dilakukan oleh bapa manusia Nabi Adam. Sedangkan Nabi ni mana ada dosa? Nabi Adam tak ada dosa. Kan? Nabi Adam dia rasa dia bersalah dan dia makan buah kerana buah larangan. Kan? Rasa bersalah. Kita ni dah bersalah pun tak bertaubat. Nabi Adam ni rasa bersalah, dia bertaubat 300 tahun. Rabbana zalamna anfusana. Kan? Nabi apa? Nabi Yunus dia masuk dalam perut ikan paus. Ikut apa? Perut ikan nun. Dia baca apa? La ilaha illa anta, tak berhenti. Bayangkan kalau kita duduk dalam perut ikan nun lah. Kan? Kita pun jadi apa? Rezeki dia lah kan? Kan? Sebab apa dia tak hancur, tak binasa walaupun dalam perut mana ada sate dalam tu kan? Kan? Kedai mamak tu tak ada kan? Kan? Air laut tu boleh minum. Kan? Dalam perut ikan. Kan? 40 hari duduk. 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan perut ikan. 40 hari. Tapi sebab berkat zikir. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir tu ialah istighfar. Kan? La ilaha illa anta. Tak ada Tuhan melainkan kau ya Allah. Anta. Tahlil. Subhanak tasbih. Maha suci engkau ya Allah. Kuntu minaz zalimin, istighfar. Kan? Aku termasuk pada kalangan orang yang zalim. Sekiranya dia munajat. Ya? Jadi dalam satu zikir tu kan, siapa ada masalah 41 hari. Tuan guru 41 ya. Ya. 41 kali. Okey. Nabi Isa bercakap dengan manusia ketiga itu bayi. Apabila orang tanya Nabi Isa, kan? Apabila orang tanya Nabi ibu kepada Nabi Isa tu, Sayyidatina Maryam, kenapa kau buat benda macam ni? Kenapa kau lahirkan bersuami pun kan? Jadi dia kata Allah suruh Jibril beritahu kepada Sayyidatina Maryam, kau diam ya, kau tunjuk kat bayi ni. Maka bila tunjuk ya, dia kata bayi ni mana boleh bercakap? Maka Nabi Isa bercakap, aku adalah Nabi kan? Dan aku diberi kitab. Ada dalam surah Maryam. Qalat rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar qala kazzalikillahu yakhluqu ma yasha. Dia yakni Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku mempunyai padahal tidak seorang lelaki pun pernah menyentuhku. Dia yakni Allah berfirman, demikianlah Allah mencipta apa yang dia kehendaki. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kun, maka jadilah fayakun. Kan? Wa yu'allimuhul kitab wal hikmata wat taurat wal injil. Dan dia yakni Allah mengajarkan kepada Nabi Isa kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Ini merupakan dalam tafsir Ibn Katsir, ini merupakan kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat kepada Maryam, iaitu bahawa Allah akan melahirkan darinya seorang anak yang mulia yang memiliki kedudukan yang tinggi. Allah berfirman, iz qalatil malaikatu ya Mar innallaha yubashshiruki bikalimatin min. Ayat apa sebelum tu 45. Ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan dengan kalimah yang datang daripadanya, iaitu seorang anak yang keberadaannya melalui sebuah kalimah daripada Allah, iaitu Allah mengatakan jadilah ia. Dan dia merupakan penafsiran daripada ayat musaddiqan bi kalimatin minallah, yang membenarkan kalimah yang datang daripada Allah, sebagaimana yang disebut oleh jumhur ulama yang telah dijelaskan pada perbahasan sebelumnya. Ismuhu Al-Masih Isa bin Maryam. Namanya Al-Masih Isa putera Maryam. Ada dua manusia yang digelar Al-Masih. Satu Nabi Isa, yang kedua siapa? Dajjal. Artinya nama ini masyhur. Masih ni maksudnya masyhur. Kan? Dajjal pun masyhur tak? Masyhur dengan kezaliman dia. Nabi Isa masyhur tak? Sampai sekarang orang sebut Nabi Isa masyhur. Kan?
di dunia dan dikenal oleh orang yang beriman. Sampai sekarang orang beriman kenal. Dan akhir zaman dia akan menjadi penolong umat Nabi Muhammad. Dinamakan Al-Masih menurut sebagian ulama salaf kerana dia banyak melakukan perjalanan. Yang pertama sebab Masih dia suka travel. Ada juga mengatakan kerana dia kedua kan? Dan tidak berlekuk. Yang itu pendapat kedua. Yang ketiga kerana dikatakan juga kerana jika dia mengusap seorang yang mengidap penyakit yang kritikal kronik, maka dengan izin Allah orang itu sembuh. Kalau orang buta dia sapu sembuh. Al-Masih masaha pegang. Tahu tak? Jadi ada tiga pendapat. Satu sebab dia masyhur. Nama dia masyhur. Dikenali semua orang. Yang kedua dia ni kaki dia rata Yang ketiga dia banyak perjalanan. Yang keempat dia bila sapu kepada orang yang sakit sembuh dengan izin Allah. Firmannya Isa bin Maryam, Isa putera Maryam dinisbahkan kepada ibunya Maryam kerana dia tidak mempunyai ayah. Jadi Isa ibnu Maryam, ada dua orang nabi ya, dinisbahkan kepada ibu. Siapa dia? Nabi Isa ibnu Maryam, lagi satu Yunus bin Matta. Matta tu nama ibu ya. Nabi Yunus. Allahu a'lam. Wajihan fid dunya wal akhirah. Seorang terkemuka di dunia dan akhirat serta termasuk orang yang dekat kepada Allah. Maksudnya Nabi Isa ni wajihan fid dunya wal akhirah. Dengan kata lain, Nabi Isa mempunyai kehormatan, kedudukan di hadapan Allah di dunia kerana syariat telah diwahyukan kepadanya serta diturunkan pula kepadanya kitab dan kurniaan Allah lain yang diberikan kepadanya. Sedangkan di hari akhirat kelak dia akan memberi syafaat di hadapan Allah kepada orang yang diizinkannya dan syafaat itu dikabulkan Allah sebagaimana para rasul di kalangan ulul azmi. Nabi ini boleh beri syafaat selain pada Nabi Muhammad. Semoga selawat dan salam Allah ke atas mereka semua. Firman Allah, wa yukallimun nas al-mahdi wa kahla, dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketiga sudah dewasa. Yang ini dia mengajak untuk beribadah kepada Allah semata yang tidak ibadah kepada Allah semata-mata yang tidak sekutu baginya pada waktu itu. Kita masa bila kita mula dakwah orang? Kadang umur kita budak sekolah rendah dulu. Ada kadang-kadang kita dakwah masa kita bermula pada sekolah menengah. Ada kata baru nak masuk universiti. Nabi Isa bayi dah dakwah dah. Yang demikian itu merupakan mukjizat dan tanda kekuasaan Allah. Dia panggil apa? Irhas. Irhas ni perkara yang luar biasa yang berlaku kepada orang yang bakal menjadi Nabi. Juga pada waktu sudah dewasa, iaitu ketika Allah menyampaikan wahyu kepadanya. Wa yukallimun nas fil mahdi wa kahla, ni dewasa. Lepas tu masa dewasa pun dia berdakwah juga. Maksudnya dakwah ni jangan henti. Sebab Nabi pun mendakwah wada'iyan ilallah biznihi wa sirajan munira. Dia, yakni Nabi Isa, termasuk antara orang yang saleh. Yang ini dalam perkataan dan perbuatan. Dia ilmu yang benar dan amal yang saleh. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, lam yatakallam wa sabiyun kana fi zamanil Juraih wa sabiyun akhar. Ada seorang yang berbicara ketiga dalam buaian kecuali tiga bayi. Siapa yang pertama? Nabi Isa. Yang kedua, seorang bayi yang mempertahankan Nabi Juraih. Nabi Juraih ni dia beribadah di rumah dia, kuat ibadah. Jadi dia difitnah oleh seorang perempuan yang berzina dengan pengembala kambing. Dia kata dia anak tu ialah anak Juraih. Jadi kata Juraih, kau tanya sendiri kat bayi tu. Maka bayi tu bercakap, dia kata aku adalah anak si pengembala kambing tu. Dan seorang bayi yang lain, muttafaqun alaih. Nabi Muhammad dia punya irhas apa? Nabi Isa boleh bercakap masa kecil. Nabi Muhammad ni dia punya kelebihan dia berzikir dalam perut ibu dia.
bertasbih, berzikir dan apa ibu. Ibu dia dengar. Hebat tak? Kita ada tak? Kan? Kita tanya mak kita. Masa kita dalam perut mak dulu, ada tak dengar Dan berzikir? Dia tu dah tondang. Berzikir tu mungkin bayi tu berzikir, kan? Tapi kita tak dengar. Tapi Rasulullah ni dalam perut ibu dia ibu dia dengar. Lagi hebat ni, kan? Belum keluar lagi dah berzikir. Kan? Dalam perut tu, subhanallah. Ketika mendengar khabar gembira yang disampaikan malaikat itu, Maryam ni dia lahir kat mana? Dekat Palestin, kan? Berucap dalam munajatnya, Rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni bashar. Ya Rabb, bagaimanakah mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Maksudnya bagaimana anak itu akan lahir dariku sedang aku tidak mempunyai suami. Bahkan niat menikah pun tak ada. Maryam ni nak beribadah ya. Serta aku bukan seorang yang perempuan yang jahat atau pelacur. Wa ya'zubillah min zalik. Sebagai jawapan atas pertanyaan tersebut, maka malaikat menyampaikan jawapan kepadanya, iaitu Maryam, daripada Allah, kazalikallahu yakhluqu ma yasha. Demikian Allah mencipta apa yang dikenakinya. Artinya demikian perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, tiada satu pun dapat melemahkannya. Ditegas di sini dengan firman-Nya yakhluqu ma yasha, dan dia tidak menggunakan kalimah yaf'alu ma yasha'u sebagaimana dalam kisah Zakaria. Bahkan disebut di sini dengan jelas bahawa dia, yakni Allah, menciptakan agar tidak ada syubhah dan keraguan. Hal ini dikuatkan idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak menetap sesuatu, maka hanya cukuplah berkata jadilah, maka menjadilah ia. Maksudnya ia tidak tertambat sedikit pun, bahkan ia segera. Sebagaimana firman Allah, wa ma amruna illa wahidatun kalam, dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti sekejap mata. Artinya kami, yakni Allah, hanya memerintah satu kali saja tanpa diulangi, maka segera terjadi sesuatu itu secepat kejapan mata. Lagi laju pada tu, kan? Jadi Allah memerintah atas dia punya iradah, kan? Kehendak dia. Wa yu'allimuhul kitab wal hikmata wat taurat wal injil. Dan Allah mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil. Wa iznillah. Ini mukjizat Nabi Isa. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa tanda mukjizat dari Rabbnya. Pertama mukjizat dia, selain daripada dia bercakap ketika kecil dan dewasa. Pertama sekali, wa uhil mauta biiznillah. Menghidupkan orang yang sudah mati. Ada satu kisah Nabi Isa, orang nak bukti dia Nabi. Dia kata, kalau kau seorang Nabi, cuba hidupkan orang yang mati. Jadi kata Nabi Isa, tunjuk mana kubur. Maka pergi kat kubur tu, orang tu dah mati 70 tahun. Dengan izin Allah, wahai si fulan, bangun. Oh, bangun. Kalau kita ada situ, melompat terus balik. Lepas tu dia kata, berapa lama kau dah meninggal lah? Dah 70 tahun. Dia kata, apa pekerjaan kamu? Dia kata, aku dulu seorang membawa kayu api pada tuan aku. Bawa untuk bawa bebanan lah, untuk dibawa kepada tuan aku. Dia kata, sekarang ni apa yang kamu Allah lakukan kepada kamu? Aku sedang dihisap oleh Allah. Sebab apa kamu dihisap? Sebab aku ambil satu sembilu pada kayu tu tanpa izin tuan. Aku diwafatkan tanpa dapat minta izin. Sebab itu 70 tahun dihisap. Bayangkan selipar orang, selipar kita kan. Kita ada orang, buah kita juga. Masa zaman-zaman jahiliah dulu kan. Berapa banyak kita dihisap. Sebab itu banyakkanlah minta ampun kan. Istighfar banyak kan. Sebab itu solat, antara solat kafarah. Solat fardu dengan solat fardu. Jumaat, antara Jumaat kafarah. Allah ampunkan dosa seminggu tu. Puasa Ramadan, antara puasa Ramadan kafarah 1 tahun. Umrah kepada umrah. Dulu tahun 2000 pergi umrah. Tahun 2019 pergi umrah. 19 tahun. Delete dosa.
Kan? Kalau kata banyak kali pergi umrah, cukuplah sekali. Memanglah cukup sekali. Kalau tak banyak dosa. Kalau banyak dosa pergilah, kan. Kan? Okey, tak adalah sebenarnya bukan, kita buat semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk keampunan Allah ni banyak belajarlah, ya. Okey. Kemudian wa unabbiukum bima ta'kulun. Apa dia tu? Pertama sekali iaitu dia membuat untukmu dari tanah berbentuk burung. Apa ni? Anni ahluku lakum minatin. Kai atit tair. Dia buat bentuk burung, kan? Kai atit tair seperti burung, fa'amfu fi. Maka Nabi Isa tiup dekat burung tu. Kan? Maka fa'amfu fi fayaqudu tairan biiznillah. Maka tanah tu jadi burung dengan izin Allah. Kita buat model burung daripada tanah. Kemudian kita tiup, jadi apa? Nabi Isa buat terus jadi burung dengan izin Allah. Itu mubriul akmah. Ni kedua. Dapat menyembuh orang sakit buta. Buta sejak lahir. Dia hilang buta dia. Terus dapat lihat. Yang kedua, wal abras, sakit kusta. Sakit kusta. Wa uhyil mauta biiznillah. Hidup orang mati dengan izin Allah. Wa unabbiukum bima ta'kulun. Mengkabarkan apa yang kamu makan. Tadi engkau makan Burger King kat rumah, kan? Dia Nabi Isa tahu. Walaupun kita rahsia, kan? Sekarang ni orang tak payah rahsia dah. Semua orang hantar Facebook. Hari ni makan cendol, ada durian. Hari ni makan apa, kan? KFC. Semua dia cerita, kan? Habis ada promote. Ni kedai ni. Siap lagi restoran, nama restoran. Siap lagi Google Map, kan? Sekarang tak payah lah, kan? Dulu-dulu makan ni tak tahu. Oh, tadi kau makan apa? Barbecue. Kan? Nabi Isa tahu apa yang kamu makan. Wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Dan apa yang kamu simpan kat rumah. Simpan emas ke, simpan apa semua. Tak boleh kelentong Nabi Isa. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang ada sebelumku, iaitu yang dibawa oleh Nabi Musa. Nabi Musa dengan Nabi Isa ni jarak berapa tahun? Tak lama, lebih kurang 2000 tahun. 2000. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 570 ke 600 tahun. Tapi dia dah kabar gembira Nabi Muhammad akan datang. Nabi Muhammad dah datang, kita tak gembira lagi pelik. Nabi Muhammad ni dah bawa wahyu, dah bawa Islam, dah bawa iman, dah bawa Quran, dah bawa sunnah ni. Kita dapat datang ni semua. Kita tak gembira dengan buat maulud Nabi dan sebagainya. Lagi pelik lah, kan? Nabi Isa ni belum datang Nabi Muhammad dah gembira dah. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad, kan? Dan aku datang kepadamu membenar Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebahagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa satu tanda mukjizat dari Tuhan, daripada Rabbmu. Kerana itu bertakwalah kepada Allah, kepadaku. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabbmu. Kerana itu sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah memberitahu mengenai kesempurnaan berita gembira yang disampaikan malaikat kepada Maryam tentang puteranya Isa AS dengan firman-Nya. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajar kepadanya kitab Taurat, kitab Injil, hikmah. Lahiriah ayat ini menunjukkan bahawa yang dimaksud dengan kitab di sini adalah tulis menulis, sedangkan hikmah yang diterangkan pada perbahasan ialah surah Baqarah. Sedang Taurat maksudnya adalah kitab yang diturunkan oleh Musa bin Imran alaihissalam, dan Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Isa bin Maryam alaihissalam, di mana Isa sendiri telah hafal kedua kitab ni, Injil dengan Taurat hafal. Rasulan ila Bani Israel, dan sebagai rasul kepada Bani Israel seluruhnya. Jadi Nabi Isa, Nabi Musa ni diturun kepada Bani Israel. Dia tak boleh disampaikan kepada kaum yang lain. Sebab itu siapa pandai-pandai sampaikan risalah Isa kepada manusia sejagat,
Hanya Rasulullah sahaja untuk manusia sejagat. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nazira. Tiada utuskan Rasulullah untuk menyampaikan risalah Islam ni kan, risalah dakwah ni kepada sekalian manusia untuk memberi berita gembira dan berita menakutkan. Tapi Nabi selain daripada Nabi Muhammad untuk kaum dia saja. Nabi Isa kepada Bani Israel, Nabi Musa Bani Israel kan. Allah juga menjadikan baginda sebagai utusan kepada mereka dengan mengatakan, inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Sungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat daripada Tuhanmu, iaitu aku membawa untukmu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupkannya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Demikianlah Isa alaihi salam menciptakan bentuk sebuah burung, seekor burung yang terbuat daripada tanah liat, lalu meniupnya, dan kemudian burung itu dengan disaksikan banyak orang terbang dengan sebenar-benarnya dengan izin Allah, bukan sihir. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hal itu sebagai mukjizat baginya, yang menunjukkan bahawa dia, yakni Allah, benar-benar mengutuskannya. Wa ubriul akmah, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya. Akmah ni buta sejak lahir, bukan sebab sakit ke kan, ya? Iaitu orang yang dilahirkan dalam keadaan buta. Kerana yang demikian itu merupakan mukjizat yang amat hebat dan sangat istimewa. Doktor boleh sembuhkan orang yang dia, kalau dia sakit kan, dia buta sebab ada selaput ke apa ke kan, dengan gunakan kaedah teknologi ni. Tapi kalau orang buta sejak lahir, siapa boleh buat? Itu mukjizat Nabi Musa dengan izin apa? Allah. Dan orang yang berpenyakit kusta, iaitu penyakit yang sudah dikenal kusta ni, dan aku hidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Majoriti ulama berpendapat Allah Azza wa Jalla telah mengutuskan setiap Nabi sesuai dengan keadaan zamannya. Yang dominan pada zaman Nabi Musa ialah sihir dan pengagungan tukang sihir. Maka Allah utuskan dan disertai mukjizat yang hebat dan membingungkan para penyihir ketiga itu. Dan ketiga mereka kepada Allah, maka mereka berbondong-bondong memeluk Islam hingga akhirnya menjadi hamba Allah yang berbakti. Nabi Musa ni dia ada tongkat. Ahli sihir tu dia hantar tongkat-tongkat dia ramai tu. Dia ular. Nabi Musa ni macam terperanjat ketika itu, maka Allah kata campak tongkat kamu pula. Tongkat dia jadi ular lagi besar. Dia bukan bergerak seperti ular saja. Dia makan semua ular-ular. Lah habis semua tongkat-tongkat dia orang habis. Jadi dia kata ini bukan sihir ni kan. Ini tak ada dalam ilmu kita ni kan. Maka akhirnya mereka beriman. Semua ahli sihir ni beriman kepada Nabi Musa kan? Beriman kepada Allah dan Nabi Musa. Maka Firaun kata, masuk agama kita balik, sembah aku, kata Firaun. Tak ada, kami nak ikut Nabi. Itu disembelih, dibunuh, dipancung kan? Atau dia apa, ada riwayat kata dia apa, disalib, diseksa sehingga matilah. Tukang sihir tu, bayangkan masuk agama Allah, lepas tu mati syahid, tak sempat nak buat apa-apa pun kan? Syurga bagi mereka kan? Sedangkan Nabi Isa AS diutuskan Allah pada masa yang hebat dengan ahli kedoktoran masa zaman tu dan pakar ilmu alam. Maka Nabi Isa pun datang di tengah-tengah mereka dengan membawa mukjizat yang tiada lagi seorang pun boleh mencapainya kecuali mendapat dokongan daripada pembuat syariat, iaitu Allah. Doktor mana yang sanggup menghidupkan benda yang iaitu daripada tanah jadi apa? Jadi burung, atau menyembuhkan orang buta sejak lahir lagi. Doktor mana yang boleh mengubat penyakit kusta sampai sekarang susah kan? Serta membangkitkan orang yang mati dalam keadaan kubur dia. Pergi kat kubur kat sini kan, so hiduplah seorang. Tak boleh kan. Jadi masa tu melampau ilmu yang Nabi Isa dapat ni, melampau pada zaman dia. Hebat dia. Itu nama dia mukjizat. Demikian juga Nabi Muhammad SAW diutuskan pada masa dipenuhi dengan ahli bahasa, sastra, penyair. Maka baginda diberi kitab oleh Allah, yang mana maka seandainya jin dan manusia bersatu untuk membuat kitab yang sama atau 10 surah atau 1 surah saja, nescaya mereka tidak akan pernah sanggup untuk melakukannya.
Ya, demikian itu tiada lain kerana firman Allah tidak pernah serupa dengan perkataan makhluknya. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhruna fi buyutikum, dan aku khabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahnya. Yang ini aku, yakni Allah, akan memberitahu kepada kalian. Ya, iaitu aku, iaitu Nabi Isa, akan memberitahu kepada kalian apa yang dimakan salah seorang di antara kalian sekarang dan apa yang disimpan dalam rumahnya untuk esok hari. Dia tahu apa yang makan, apa yang disimpan. Contohnya disimpan apa, Maggi. Saya tahu. Kau simpan Maggi kat rumah kau 10 kotak. Tu tak belanja dia kan. Ayam golek 2 ekor ada kat rumah. Kambing bakar ada 3 kilo. Dia tahu. Tadi kau makan apa? Apa ni? Tom yum. Semua dia tahu. Zaman Nabi Isa, makanan dia lah. Nabi Isa tahu apa yang dia makan dan apa yang disimpan. Sesungguhnya pada yang demikian itu, iaitu pada semua itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulan bagimu. Artinya tanda jalan kepada kalian. Dan in kuntum mu'minin wa musaddiqan lima baina, jika kamu sungguh-sungguh beriman, aku datang kepadamu membenarkan Taurat, iaitu menetapkan dan menegaskannya. Wa uhilla lakum ba'dal ladzi hurima 'alaikum, dan untuk menghalalkan bagimu sebahagian yang telah diharamkan olehmu. Ini menunjukkan bahawa Isa AS menasahkan, menghapuskan sebahagian syariat Taurat. Inilah pendapat yang benar daripada dua pendapat. Dan di antara ulama ada pendapat bahawa Nabi Isa tidak menasahkan sedikit pun dari Taurat, tetapi menghalalkan bagi mereka sebahagian apa yang telah mereka persisihkan kerana salah, dan menyikap bagi mereka tabir penutup hal tersebut. Sebagaimana firman Allah yang lain, wa li ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi, dan untuk menjelaskan kepada tentangnya. Allah berfirman, waji'tukum bi ayatin min rabbikum, dan aku datang kepadamu dengan membawa satu tanda mukjizat daripada Rabbmu, iaitu dengan hujah dan bukti atas kebenaranku terhadap apa yang dinyatakan kepada kalian. Fattaqullaha wa ati'un, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Kerana itu bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku, iaitu Nabi Isa. Sungguhnya Allah Rabbku dan Rabbmu, kerana itu sembahlah dia. Nabi Isa, Nabi Muhammad, sembahlah Allah dan taatilah kepada Nabi. Artinya aku dan sekalian sama menghambakan diri dan tunduk khusyuk kepadanya, iaitu Allah. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, tak kala Isa mengetahui keingkaran Bani Israel, berkatalah dia, siapa yang menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka para Hawariyin menjawab, kamilah penyokong agama Allah. Nahnu ansarullah. Dan mereka menjawab, kamilah penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah. Washhad bi anna muslimun, dan saksilah bahawa kami adalah orang yang berserah diri. Tengok perkataan muslimun. Nabi Isa kata, siapa nak jadi penolong aku, pendukung aku? Maka Hawariyin dia kata, kami lah nak menjadi penyokong Allah kepada Allah, kami orang yang berserah diri, muslimun. Jadi Nabi Isa ada pengikutnya agama apa? Muslim. Dalam Quran ada sebut muslimun. Faham tak? Maka kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman maka minal musyrik. Tiadalah Nabi Ibrahim ni agama Yahudi atau Nasrah, tapi dia adalah agama Hanif, Muslim, berserah diri, dan adalah tidak pernah syirik kepada Allah. Nampak tak? Ini dalil bahawa semua Nabi ini Muslim. Kemudian apa, ayat 53, nahnu ansarullah amanna billahi wa syahid bi anna muslimun. Dan Allah berfirman, falamma ahassa Isa, maka tak kala Isa mengetahui, iaitu mengetahui ketetapan hati mereka untuk engkar dan terus menerus dalam kesesatan. Ada sebahagian daripada Bani Israel tak nak mengikutnya. Maka Nabi Isa pun berkata, man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan kalimah Allah. Kita macam ni juga ya. Apabila tuan-tuan guru kita kata, siapa yang nak jadi pendukung agama Allah, kita kena jawab, kitalah pendukung agama Allah. Kita tolong agama Allah ni, agama Rasulullah ni kan. Mujahid berkata, maksudnya siapa yang mengikutiku menuju jalan Allah. Sufyan yang lain berkata, maksudnya siapa orang, akan tetapi apa yang diungkap Mujahid lebih tepat, iaitu siapa yang mengikutku untuk menuju jalan Allah. Dan lahiriah daripada ayat ini menunjukkan bahawa Isa menghendaki orang yang menolongnya dalam berdakwah kepada jalan Allah. Dan demikianlah
Maka segolongan daripada Bani Israel pun tertarik untuk beriman kepadanya. Maka mereka mendokong dan menolongnya serta mengikut nur yang diturunkan bersamanya. Kan? Oleh yang demikian Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang ayat itu, qalal hawari nahnu ansarullah. Para hawariyun, pengikut Nabi Isa ni nama hawariyun, menjawab, kamilah penolong agama Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad, dan saksikanlah bi anna muslimun, sesungguhnya kami tergolong daripada orang yang berserah diri. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Ya Rabb, kami telah beriman dan kami telah mengikuti Rasul. Dan itu masukkanlah kami ke dalam orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah. Wallahu alam. Jadi daripada ayat-ayat ini cerita tentang kisah Nabi Isa, mukjizat dia, dan golongan Hawariyin dan golongan yang khianat ketiga itu. Wallahu alam. Sadaqallahul azim wa bala rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh majlis ini dengan tasbih kita ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fadailuha jaliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Faman shalla alaihi marratan wahidatan 'ashran alaihi yusallillah. وصلاة من الله رحمة وعناية علية يحبها